Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hadirin sekalian, begitulah penyampaian yang telah disampaikan mengatakan tentang buku yang yang baru tadi dilancarkan. Jadi kita ada agak kecumburuan masa. Saya Zohor akan berkumandang mungkin dalam satu suku itu. Jadi saya akan cuba kita akan cuba akhirkan majlis ini pada sekitar 1.20. Dan jadi untuk memberi lebih banyak ruang kepada sidang hadirin semua untuk membincangkan ataupun untuk menyoal beberapa perkara yang berkaitan dengan buku yang telah dikatakan oleh Ustaz Muhammad Hamid tadi. Jadi saya mempersilakan kepada sidang hadirin untuk membuat soalan. Silakan Ustaz Jaafar bin Afiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Hanif yang telah berjaya menerbitkan buku Fiqh Minoriti Islam Muslim tadi. Jadi saya ada soalan. Ustaz tadi mengatakan bahawa mungkin pendapat-pendapat daripada dua pengarang tadi yang terjemahkan mungkin tidak sesuai dalam negeri Singapura ni. Adakah Ustaz buat komen kat sana? Apakah yang sesuai bagi masyarakat Singapura contemporary? Ada pandangan Ustaz. Yang kedua, Ustaz tadi ada menceritakan berkaitan dengan perkahwinan di antara seorang Muslim dan non-Muslim Cina tadi. Jadi bagaimana pendapat Ustaz, misal kata dalam buku tadi ada diterangkan perkahwinan yang banyak berlaku sekarang di antara Muslim dan Muslim tapi mengikut pendaftaran. Adakah boleh diterima atau tidak? Kalau ikut dalam fiqh memang tak boleh, rejected, because what must be both of them are Muslim. Ini pendapat kita. Minta pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak membuat taklid pribadi ke atas karya yang oleh para ulama yang ada dalam. Jadi saya tidak menyatakan di mana pendapat-pendapat tertentu yang mungkin saya berbeza pendapat. Jadi itu memang saya tidak buat. Mungkin tidak sempat dibuat pada ketika menghasilkan penterjemahan ini. Tapi memang ada pandangan-pandangan yang memang saya agak tidak kata-kata tenang untuk endorse atau bersetuju. Sebagai contoh, kalau dibaca buku Ustaz Sulaiman, beliau berbicara mengenai penglibatan penglibatan seluruh anggota tentera Muslim dalam pasukan tentera negara bukan Islam. Ada pandangan-pandangan yang okey, misalnya dia kata boleh orang Islam terlibat dan sebagainya. Tapi ada pandangan dia sampai ke peringkat bagaimana kalau misalnya kata berlaku kekurangan yang yang mungkin seorang Muslim itu tidak sesuai ataupun dilihat mungkin tidak bisa kata memenuhi maslahat Islam, maka dia menganjurkan agar seorang Muslim itu ewol melarikan diri daripada tugas. Jadi ini mungkin ada cara yang lebih baik untuk kita kata waktu mengemukakan pandangan sesuai dengan perspektif kontemporari. Misalnya kita boleh menggunakan konsep conscientious dissent yang sebenarnya boleh dipakai dalam konteks hari ini tanpa kita kata mengemukakan idea-idea bersifat seperti mana menganjurkan seorang Islam itu betray the country atau mengkhianati tugas profesional dia. Sebenarnya ada konsep-konsep lain yang lebih baik untuk kita gunakan argument daripada setakat mengemukakan idea seperti itu. Jadi perkara seperti itu menjadi masalah kalau kita tidak bersifat kritikal ataupun tidak ada bisa kata penyesuaian dalam konteks Singapura ini jadi itu satu perkara. Yang kedua ialah tentang masalah masalah perkahwinan tadi. Isu ini sebenarnya dibahaskan oleh Yusuf Qaradawi dalam buku Fiqh Minoriti Muslim
dan diterjemahkan. Tapi isu dia itu bukan soal Muslim berkahwin dengan non-Muslim. Isu dia ialah dua pasangan non-Muslim asalnya berkahwin. Non-Muslim berkahwin dengan cara non-Muslim kan. Tapi dengan ketentuan Tuhan, isterinya itu mendapat hidayah dan masuk Islam. Bagaimana penyelesaiannya? Kalau kita lihat pada pandangan fiqh klasik, ulama mengatakan bahawa fasakh nikah. Kerana tidak boleh seorang perempuan Islam itu berkahwin, kekal nikah dengan non-Muslim. Itu yang masyhur, qaulun masyhur indana di sisi para ulama. Tapi kalau dalam konteks negara bukan minoriti Muslim, adakah itu satu penyelesaian yang wajar bagi mereka? Sedangkan suami dia tu tidak menolak isteri dia untuk masuk Islam, dan suami dia tu seorang bertanggungjawab. Dan kita pun tahu kalau dua pasangan suami isteri dah berkahwin selama 10 tahun, 15 tahun, dah rasa sayang, takkan mudah untuk kita katakan fasakh saja semata-mata kata Allah. Sedangkan iman dia tu belum kuat bagaimana? Jadi apa penyelesaiannya? Dan inilah satu masalah yang real dalam konteks minoriti Muslim di Eropah, terutama new convert. Jadi dan kemungkinan kalau kita cuba nak maintain, mengekalkan perspektif klasik, fatwa klasik dahulu, dia hanya akan menghambat orang daripada masuk Islam. Kerana wanita berkenaan yang dah cenderung nak masuk Islam tiba-tiba terhambat. Kerana apa? Alamak, sebagai seorang yang baru nak kenal Islam, mungkin iman dia tidak sekuat mana, dia harus buat pilihan antara Islam dengan suaminya. Jadi adakah tak mudah untuk tiba-tiba suruh putuskan suami dia fasakh dan sebagainya? Maka Yusof Qaradawi mengemukakan pandangan baru bahawa bagi mereka seperti ini di negara-negara barat, boleh dibenarkan terus kekal dengan nikah dia. Dan apa? Dan dia bukan mengemukakan satu pandangan yang totally baru. Dan apa? Bila dikaji secara mendalam dalam khazinah fiqh Islam, dapati bahawa sebenarnya ulama ikhtalafu, berikhtilaf mengenai perkara ini. Dan di sana terdapat 9 pendapat para ulama mengenai masalah ini. Ada yang mengatakan fasakh, ada yang mengatakan tak fasakh tapi tidak boleh berjima, ada yang mengatakan, dan macam-macam lagi. Jadi kaul masyhur yang kita rasakan sebagai sesuatu yang telah mujma' alaih, rupanya mukhtalaf fihi, yang sebenarnya boleh memberi kita flexibility untuk mengemukakan huraian bagi mereka minoriti Muslim. Jadi itu isunya. Kemudian Ustaz menanyakan mengenai Muslim berkahwin secara sivil. Di Singapura ni kes Muslim berkahwin dengan sivil tak tiba. Kerana saya tak fikir atas dasar apa dua pasangan Muslim tu tak berkahwin secara sivil. Kerana dia nak berkahwin kerana kecuali kalau satu persatu non-Muslim berkahwin secara sivil tu ada logik. Tapi saya tak fikir kenapa dua pasangan Muslim tu tak berkahwin secara sivil di Singapura. Tapi kalau di negara barat itu memang berlaku banyak. Kenapa? Di negara-negara barat seperti di Sweden, di Norway, yang umat Islam dia amat kecil, mereka tidak ada institusi macam OMM, tidak ada syariah court, dan bahkan tidak ada undang-undang keluarga khusus. The only option, pilihan yang mereka ada untuk berkahwin dan berkahwin secara sivil. Lalu ulama berikhtilaf, adakah perkahwinan sivil di negara-negara barat seperti itu memadai sebagai satu akad yang sah, atau dia perlu dilakukan akad yang lain di masjid dengan pak imam, dua saksi dan sebagainya. Ini ada khilaf para ulama. Setengah ulama katakan okey, kita kahwin secara tradisional dan ada akad dan sebagainya, dan lepas tu di endorse melalui secara sivil. Ada pula yang tidak mahu endorse, tak perlu endorse secara sivil. Tapi timbul masalah kerana apa? Kalau benda tu tidak di endorse secara sivil, artinya tak ada recognition terhadap perkahwinan itu dalam undang-undang. Dan bila berlaku khilaf dalam undang-undang pencerai, dan akan menimbulkan masalah. Kerana masalahnya paling itu akan berlaku pada kalangan yang perempuan, kerana hak dia akan hilang. Kenapa dia tak boleh nak membawa kes dia ke pihak penguasa di negara barat? Kerana kahwinnya di masjid saja, tak ada registration di. Jadi di negara barat kita perlu menganjurkan agar perkahwinan itu dilakukan secara sivil. Persoalannya ialah adakah perkahwinan secara sivil di negara barat itu memadai, ataupun dia perlu dilakukan sekali lagi dengan pernikahan yang
di sini ada khilaf. Ada setengah ulama kata tidak perlu untuk dibuat satu majlis khusus, ada